أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Sadaqallahul Azim. Surah An-Naml ayat 19. Maka benarlah firman Allah yang maha besar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini pula adalah merupakan doa Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi daripada beberapa siri tazkirah sebelum ini, mungkin kita dah biasa sebutkan bahawasanya jangan meninggalkan doa dalam kehidupan kita. Malah para Nabi dan Rasul, mereka itu sentiasa berdoa. Padahal para Nabi dan Rasul, mereka orang yang sangat dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kekasih Allah, orang yang maksum. Tetapi mereka itu sentiasa berdoa, sentiasa memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu kita kena mengikut jejak langkah mereka. Baik, antaranya ayat yang kita bacakan tadi, iaitu doa Nabi Sulaiman AS dalam suatu peristiwa yang dah banyak kali juga kita dengar kisahnya, ketika Nabi Sulaiman AS dan bala tenteranya sampai pada satu tempat. Tiba-tiba Nabi Sulaiman mengatakan berhenti, memberi arahan supaya berhenti. Maka bala tenteranya pun terkejut, kenapa pula suruh berhenti tiba-tiba je ni. Jadi dia dipendekkan ceritanya, rupanya disuruh berhenti tu kerana ada perkampungan semut. Jadi Nabi Sulaiman tak nak bala tenteranya memijak semut-semut ni tadi. Maka ketua semut ataupun salah seorang daripada kalangan semut mengatakan supaya masuk ke dalam sarang masing-masing. Dan sebab itulah Nabi Sulaiman senyum. Fatabassama dahikan. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa. Di antara mukjizat ataupun kelebihan yang luar biasa diberikan kepada para Nabi dan Rasul, salah satunya Nabi Sulaiman dapat mukjizat boleh memahami dan berbicara, boleh bercakap dengan binatang. Tapi sebenarnya Nabi kita, Nabi Muhammad juga ramai yang tak menelusuri, mengisahkan secara mendalam tentang kelebihan Nabi kita juga boleh bercakap dengan binatang. Itu ada banyak kisah yang kita dengar. Dan Nabi juga pernah bercakap dengan pokok. Tu kalau nak cerita panjang lah pula kan. Itulah di antara mukjizat para Nabi dan Rasul, salah satunya Nabi Sulaiman boleh memahami dan bercakap dengan binatang. Baik, dalam doa ni, ini yang penting ni, Nabi Sulaiman rasa bersyukur dengan kelebihan yang Allah beri kepada dia, dan Nabi Sulaiman kata supaya Allah menjadikan dia golongan yang bersyukur. Malah bukan sahaja Nabi Sulaiman minta supaya dijadikan dirinya, tetapi kedua ibu bapanya, dan agar aku mengerjakan kebajikan. Dia minta supaya kedua ibu bapanya pun mendapat anugerah, mendapat nikmat. Kemudian Nabi Sulaiman juga minta supaya dia sentiasa melakukan kebaikan, kebajikan yang diredai oleh Allah. Dan yang terakhir Nabi Sulaiman minta, masukkanlah baginda ke dalam rahmatmu. Apa dia rahmat? Rahmat ialah kasih sayang dan belas kasihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Sulaiman seorang nabi, seorang rasul, malah baginda juga seorang raja yang kalau kita baca sirahnya, dia berpusat, kerajaan Nabi Sulaiman ni berpusat di Palestin. Maka sebab itu hari ini kalau kita tengok kenapa golongan Yahudi berkehendakkan sangat Palestin, kerana dikatakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, barang siapa menguasai Palestin, dia akan menguasai dunia. Dan golongan Yahudi pada hari ini telah pun membina, dikatakan, sebuah kuil yang dipanggil The Temple of Solomon ataupun Haikal Sulaiman, kerana asal usulnya dulu di sanalah pusat pemerintahan Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulannya daripada doa itu, marilah sama-sama kita amalkan doa Nabi Sulaiman AS yang sentiasa mensyukuri apa sahaja nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Dan di antara nikmat yang disebutkan di dalam ayat itu ialah boleh memahami dan berbicara dengan binatang, dan dianugerahkan dengan nikmat sebuah kerajaan, dan baginda menjadi raja yang hebat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.